Salam sejahtera semua. Okey, hari ini cikgu akan bincangkan modul ulang kaji yang cikgu berikan pada minggu lepas. Okey, kepada pelajar-pelajar yang sudah hantar tahniah, cikgu sudah hasimat habis sudah. Untuk yang belum hantar lagi, sila pastikan kamu hantar ya. Sebab kepada yang tidak hantar tu nanti bila kamu balik ke sekolah, kamu kena buat di sekolah nanti ya. Jadi kalau kamu nak rehat, sebab buka sekolah nanti kamu akan sangat sibuk dengan urusan amali di bengkel. Jadi harap kamu urus yang ini di atas talian. Kalau tidak nanti masa kamu balik asrama tu memang kamu kena buat juga kerja yang sama. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan masuk pembincangan modul. Daripada semakan, cikgu perasan ada yang menguasai, ada yang belum menguasai. Tapi tidak apa, cikgu akan go through semua bahan di dalam. Okey. Topik pertama, kita mula dengan pengembangan algebra. Jadi untuk pengembangan algebra, kita kena perhatikan satu konsep yang sangat penting, iaitu BODMAS. Okey, apa itu BODMAS? Okey, BODMAS ni sebenarnya istilah dalam singkatan bahasa English. Okey, yang di mana B stand for bracket. Okey, O tu sebenarnya untuk kuasa tapi cikgu tidak memuatkan dalam. Kita terus dengan division dengan multiplication. Okey, division maksudnya bahagi, multiplication darab. Lepas tu addition, subtraction. Bagaimana urutan dia? Keutamaan tu akan diuruskan yang paling kiri dulu. Okey, jadi kalau dalam satu persamaan tu kita nampak ada kurungan, ada darab, ada tolak. Okey, kita akan buat yang kurungan dulu, baru kita darabkan mereka, baru kita tolakkan persamaan kita. Okey? Jadi itulah susunan keutamaan mereka. Tetapi kalau pelajar cuba untuk pindah ke sebelah, di seberang tanda kesamaan itu, maka proses dia, keutamaan dia akan terbalik ya. Itu kita akan kalau kamu kaji soalan-soalan yang cikgu bincang nanti, kamu akan perasan. Okey. Okey, mari kita tengok yang pertama. Okey, 5 kurungan 3x tambah 4. Okey, jadi apa yang kita perlu buat dulu? Okey, jadi ikut konsep BODMAS, kita kena buka kurungan dulu. Jadi bila kita buka kurungan, 5 ni kita akan darab ke 3x dan 5 darab dengan positif 4. Dia satu package ya, positif 4 ini. Dia satu package di sini. Okey. Jadi kamu akan nampak di sini 5 darab 3x. 5 darab 3x dapatlah 15x dan 5 darab positif 4 dapat positif 20. Okey. So, kita gabungkan dan inilah hasil jawapan kita. 15x tambah 20. Now, kita tengok sekarang di sini. Disebabkan ini ada X. Yang sebelah sini tak ada X. Jadi mereka merupakan dua kumpulan yang beza. Maka bila mereka beza, kamu tidak boleh tambah terus. Sebagai contohnya, kamu ada sebiji apple dan sebiji oren. Bolehkah kamu tambah terus apple dengan oren? Kita tidak boleh kan? Maka situasi yang sama, kamu boleh anggap X ni sebagai apple, yang tak ada X ni sebagai oren. Maka dua barang yang tidak sama, kita tidak boleh tambahkan mereka. Okey? Yang kedua. 13 kurungan 3T tambah 2, tolak 4 dalam kurungan 2T tolak 1. Okey? Jadi, yang kena perhatikan adalah yang ini. Yang kerap korang akan
tercicir. Okey, ini adalah negatif 4. Kamu kena ambil bawa semua ni untuk darab ke dalam. Okey. Jadi seperti yang sebelum ni, kita akan ikut konsep BODMAS. Kita buka kurungan dulu. Apa yang terjadi? Kita tengok yang pertama dulu, iaitu di sini. Okey, 11 darab 3T. Okey, kita dapat 33T. 11 darab positif 2 dapat positif 22. Dan kita gerak negatif 4 darab 2T dapat negatif 8T. Negatif 4 darab negatif 1 dapatlah positif 4. Selepas langkah-langkah ini, apa yang kita perlu buat? Kita gabungkan semua nilai ini dalam persamaan kita. Okey. Jadi kita akan dapat 33T tambah 22 tolak 8T tambah 4. Adakah kita habis? Belum, sebab kita akan perasan kita ada kumpulan yang sama nama. Okey. Dua ni adalah kumpulan yang sama nama sebab mereka adalah golongan T. Okey. T. Dan kita ada dua juga yang tanpa T. Mereka merupakan nombor bulat. Jadi kita susun semula mereka. Dan ini yang kita akan dapat. Okey. Lepas itu, kita kirakan. Dan dapatlah jawapan akhir kita. Okey. Banyak yang cikgu perasan yang buat silap di bahagian ini. Tambah 26 ni. Rasanya mungkin dia pindah ni sebagai negatif 4. Dan bila kamu tak kira gunakan negatif 4, sinilah yang senang kelirukan pengiraan nanti. Okey. Terusnya. Okey. Ada dua kurungan di sini. 3 tambah 4x. Darab dengan kurungan 2x tolak 1. Okey. Jadi di sini apa yang kita perlu buat? Kita akan darabkan yang pertama dulu. Okey. Unsur pertama dulu. Okey. Baru kita sambung dengan yang 4x. Dengan yang ini. Okey. Jadi kita tengok apa yang ada. 3 darab 2x dapatlah 6x. 3 darab dengan negatif 1 dapatlah negatif 3. Baru kita gerak ke unsur kedua. Positif 4x darab 2x dapat positif 8x kuasa 2. Positif 4x darab dengan negatif 1 dapatlah negatif 4x. Jadi, selepas ini kita akan gabungkan semua nilai yang kita dapat ke dalam persamaan. Jadi ini yang hasil dia. Dan kita tengok. Kita akan perasan. Ada kumpulan yang sama nama. Ya. Adakah X dengan X kuasa 2 tu sama kumpulan? Jawapannya tidak. Sebab X adalah dalam bentuk X sahaja. X kuasa 2 dia merupakan hasil daripada X darab X. Benda lain. Kalau kamu tengok dalam dimensi nanti, kamu akan nampak dia merupakan dua dimensi yang berlainan. Okey. Jadi contohnya, X ni macamlah kita punya ukuran panjang, sentimeter. X kuasa 2 ni macam ukuran luas kita. Okey. Jadi bolehkah kita tambahkan panjang sesuatu barang dengan luas dia? Tidak boleh kan? Sebab merupakan dua barang yang berlainan. Okey. Jadi kita kumpulkan mereka dulu, lepas tu kirakan. Sebab yang lain kita tengok, negatif 3 ni lain. 8x kuasa 2 dia seorang diri saja. Jadi tak ada pengiraan untuk mereka. Pengiraan hanya berlaku untuk yang 6x dengan negatif 4x sahaja. Maka inilah jawapan akhir kamu. Di sini cikgu terima kamu punya jawapan tidak ikut susunan yang ideal ataupun direkomend. Sebab biasanya kalau susunan ni kita nak nampak lebih kemas, kita akan letakkan yang kuasa paling tinggi tu di paling depan, diikuti dengan kuasa yang seterusnya, dan akhir sekali biasanya akan akhiri dengan nombor tetap. Tapi latihan ini cikgu tidak tekankan. Jadi walaupun pelajar bagi jawapannya macam ni pun cikgu terima. Okey. Dan untuk aplikasi macam
aplikasi yang cikgu bagi dalam Google Form tu, sukar kita nak paparkan X kuasa 2 tanpa extension. Okey, apa yang kamu perlu buat adalah senang saja. Kalau melibatkan kuasa, kamu guna simbol yang ini. Okey, ini merupakan simbol kuasa. Jadi bila kamu letak sana, cikgu akan faham ini adalah X kuasa 2. Okey? Baik, tukar tajuk rumus. Ini adalah subtopik kedua yang dibincang dalam ulang kaji pertama pada hari itu. Apa yang perlu buat? Jadi contohnya soalan ni. Diberikan soalan ni dan dia minta R dulu. Kita nak namakan dalam tajuk R. Okey, R ya. Jadi R sama dengan berapa? Itu yang ditanya. Jadi kita kalau tengok betul-betul, R tu muncul di dua bahagian. Satu di sini, satu lagi di sini. Kedua-dua ni ada R. Jadi kita faktor dulu. Apa maksudnya faktor? Kita tarikkan apa yang sama tu keluar. Okey. Jadi inilah hasil dia. Kamu tak boleh hilangkan dia sebab kita hanya pindahkan. Kita kumpulkan mereka saja. Okey. Jadi kita kumpul, ini yang kita dapat dan kita tengok sebab kita nak R saja kan? Jadi ini yang tak mau. Jadi kita pindahkan dia. Okey. Dan di sini mereka adalah hubungan mereka adalah hasil darab. Okey. Maka bila kita pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Okey. Maka kamu dapatlah jawapan ini sebagai jawapan akhir. Okey, untuk bentuk bahagi kamu boleh tulis dalam bentuk pecahan sebab pecahan ini membawa maksud bahagi. Okey, ini adalah maksud bahagi. Okey, siap soalan pertama untuk subtopik kedua. Tengok soalan seterusnya. Okey, dua-dua belah ada kurungan. Jadi pertama, apa yang kita perlu buat? Mestilah pokok kurungan. Okey, sebab Bobmans. Okey, kita tengok dari kiri. Okey, kiri dulu. Okey, X darab 5Y. X darab negatif 7. Okey, jadi kita dapat 5XY dan negatif 7X. Lepas tu kita gerak ke sebelah kanan. Okey, sebelah kanan juga guna yang orange. Okey, jadi 4 darab Y, 4 darab negatif 3. Okey, dapatlah 4Y dengan negatif 12. Apa yang perlu kita buat seterusnya? Gabungkan ikut susunan yang dalam persamaan yang diberikan. Okey, kita kumpulkan mereka. Jadi ini kita akan dapat. Okey, 5XY tolak 7X sama dengan 4Y tolak 12. Lepas tu, sebab kita nak dalam nama Y kan, dia nak dalam bentuk ini. Okey, jadi kita susunkan Y di sebelah. Yang tak ada kaitan dengan Y, kita pindah ke sebelah yang lain. Okey, jadi kamu akan perasan di sini, kita ada Y di sini. Okey, dua-dua Y di sini, dan sini tiada Y. Okey, sini tiada Y ya. Alright, jadi kita sambung lagi. Kita nampak ada dua seperti soalan tadi kan. Kita kena faktorkan Y dulu. Jadi faktor Y dan kita akan dapat hasil ini. Dan sekarang kita nampak sini yang kita tak mau. Ini bahagian yang kita tak mau. Kita mau pindah pergi sebelah. Okey. Hubung di sini, hubung kaitan di sini adalah hasil darab. Okey, jadi pindah dia akan jadi bahagi. Dan cikgu tadi bagi tahu sudah, bahagi boleh tulis dalam bentuk pecahan. Maka inilah jawapan akhir kamu. Sudah dalam sebutan dalam ungkapan Y. Okey, tajuk Y dan dalam sebutan X. Okey. Okey. Soalan terakhir untuk latihan bab 1. Okey, jadi kita nampak hari ini kita ada yang di sebelah bahagian pecahan dan bahagian yang tiada pecahan.
Okey, jadi apa yang kita buat dulu adalah kita nak urus yang tidak terlibat dengan pecahan dulu. Kenapa? Sebab kita nak tajuk B. B di sini. Okey. Jadi B ni ada di sini, kita urus yang dia. Kasih pindah. Jadi macam biasa, ini tolak kan? Jadi pindah, dia jadi tambah. Jadi ini yang kita dapat. Okey. Next. B di bawah kan? Jadi dia adalah dalam bentuk pecahan. Kita uruskan yang penyebut dulu. Pindahkan dia ke sebelah. Inilah hasil kita. Okey. Ini hasilnya. Dan nampak B sekarang di sini kan? B di sini. Jadi kita kekalkan dia. Dan sebab di sini kita ada hubung kaitan. Kan? Kita ada satu relation di sini ya. Ada. Okey. Di sini kita ada hasil darab. Okey. Jadi kita boleh pindah ni ke sebelah. Untuk jadikan bahagi. Dan bahagi boleh tulis dalam bentuk pecahan. Jadi inilah yang kita akan dapat. Dan sekarang kita mau B sahaja. Jadi yang tak ada kaitan sekarang adalah A. Okey. A yang kita akan pindah. Jadi inilah yang kita pindah ke sebelah. Jadi akan dapat jawapan sedemikian. Jadi inilah jawapan akhir kamu. Okey. Kalau kamu perasan dari tadi sampai sekarang cikgu asyik guna benda yang sama saja. Inilah sebenarnya yang dalam matematik. Dia guna konsep yang sama, cuma aplikasi dia yang berlainan berdasarkan soalan sahaja. Okey. Okey, ini sekarang kita akan masuk bab 2, iaitu pengenalan persamaan linear yang cikgu bagi pada hari kedua kelas kamu. Okey, jadi ada yang betul, ada yang kurang, ada yang ada sedikit blur. Okey, sebab ini juga saya perasan pada minggu lepas yang di mana korang hantar borang yang pengenalan tu. Okey, ada cikgu minta contoh, berikan contoh persamaan linear, ada yang beri tepat, ada yang tidak tepat. Apa yang tidak tepat tu? Ini yang kamu kena berhati-hati. Jadi nanti tengok balik soalan itu dan tengok ada tak contoh yang diberikan oleh kamu mempunyai ciri-ciri berikut. Okey, butiran-butiran persamaan linear. Yang pertama, dia mesti ada simbol kesamaan. Ini sangat penting. Tanpa simbol ini, dia bukan persamaan linear. Dia hanya linear sahaja. Tak ada persamaan. Okey. Jadi, kuasa tertinggi untuk setiap sebutan algebra adalah kuasa 1. Okey. Jadi, kita tengok contoh. X tambah 3 sama dengan 5. Nampak tak? Kita ada sama dengan. Dan di sini, kuasa paling tinggi untuk sebutan algebra kita adalah 1. Bila tak ada apa-apa nombor tertara di atas tu, maksudnya dia adalah kuasa 1. Okey. Dia tidak akan jadi kuasa kosong sebab kuasa kosong, dia akan membawa nilai sama dengan 1. Okey, itu kita akan belajar pada kelas yang akan datang nanti. Juga akan kenalkan konsep ini. Dan untuk kuasa-kuasa yang lain, dia mesti papar di atas. Okey. Jadi, kita sudah satu dunia ni mengakui kalau algebra ni tanpa apa-apa nilai tertulis di atas, dia adalah dengan kuasa 1. Okey. Ada contoh lagi tak? Kita tengok yang contoh seterusnya. Algebra tu tidak semestinya mesti di paling depan sekali. Dia boleh di belakang sini juga. Kan? A sini. Alah. Okey. Jadi, kita tengok kuasa dia. Masih kita tak tulis apa-apa, maka maksud dia adalah kuasa 1. Okey. Dan dia ada simbol sama. Okey, jadi dia persamaan linear. Next. X tolak Y. Nampak? Sini ada dua algebra. Tetapi kita tengok sini. Sebutan kuasa 1, sebutan kuasa 1. Dan mereka dua ni diasingkan dengan simbol negatif. Tolak. Okey, mereka bukan hasil darab. Jadi, mereka masih di dalam persamaan linear. Okey, dia masih dalam kategori persamaan linear. Dan paling penting, simbol sama dengan tu ada wujud dalam persamaan ini. Okey. Dan kita tengok contoh terakhir. Boleh tak dia pecah macam ni? Tiada masalah. Dia ada perkali di depan.
perkara itu tidak kaitan dengan persamaan linear kita. Okey, yang penting kuasa tu yang menentukan sama ada persamaan kita linear ke tidak. Okey, jadi kuasa satu di sini kita ada sama dengan, dan sebutan algebra yang kedua ni pun dia dengan kuasa satu. Maka ini masih dalam persamaan linear. Okey, jadi berdasarkan ciri-ciri ini, dua ciri ini, okey. Ciri pertama, ciri kedua ini, cikgu pelajar-pelajar bolehlah kamu tengok balik soalan tu, dan kamu boleh kena pastikan ada 3 sahaja dalam soalan itu memenuhi syarat-syarat ini. Okey, jadi jawapan tu ada 3 Jadi pilih 3 sahaja. Dan sekarang kita masuk yang bahagian terakhir, iaitu bagaimana kita nak hitungkan nilai persamaan linear ataupun kiraan linear yang cikgu tulis dalam soalan tersebut. Soalan pertama, X tambah 3 sama dengan 5. Ini soalan senang kan? Okey. Kepada sesiapa yang tak biasa dengan X, kamu anggap ni adalah kotak kosong. Okey, jadi apa tambah 3 sama 5? Okey, tahu kan jawapan? Terus ada jawapan 2 kan? Jadi secara formalnya bagaimana kita nak paparkan cara langkah untuk tulis. Okey, jadi kita akan pindahkan positif 3 tu ke sebelah. Dapatlah 5 tolak 3 dan kita hitungkan nilai dia, X sama dengan 2. Kan? Senang kan? Soalan 2. 8 tolak Y sama dengan 7. Okey, ada antara kamu keliru sebab nampak kan? Cikgu pernah bagi tahu sudah negatif Y sebab dia satu package. Okey, negatif tu satu package dengan Y kamu ya. Jadi kamu tahu, okey, jawapan ni tengok pun tahu kan? 8 tolak 1 sama dengan 7. Okey? Jadi ada yang kamu tertype Y sama dengan negatif 1. Tidak betul ya. Okey, kita tengok kenapa. Okey, sebab Y kita adalah negatif, maka kita pindahkan Y kita supaya dia jadi positif. Okey, nampak? Kita nak dia jadi positif. Lepas itu, yang masih ada kaitan, yang masih ganggu Y ni adalah 7. Okey, maka kita pindahkan 7. Dapatlah 8 tolak 7. Sebab di sini kita tak tulis apa-apa di depan tu, maksudnya dia adalah positif. Okey, so pindah, dia akan jadi negatif. Jadi 8 tolak 7. Jadi 8 tolak 7, dapatlah jawapan 1. Maka Y sebenarnya sama dengan 1, bukan negatif 1. Ya. Okey. Okey. Jadi kita tengok soalan yang terakhir sekarang. 2A tambah 3 sama dengan 11. Jadi seperti sebelum ini, kita pindahkan positif 3 ke 11 sebab dia yang paling jauh dengan A. Okey. Jadi kita akan dapat hasil ni, 11 tolak 3. Jadi kita boleh kira ini sudah. Terus dapat jawapan 8. Okey. Dan pada waktu yang sama, kita boleh pindahkan 2 ini ke sebelah. Okey. Dari asalnya darab, sekarang akan jadi bahagi. Okey, jadi ini yang kita akan dapat. Okey, jadi 8 bahagi 2. Kita akan dapatlah jawapan kita 4. Jadi inilah jawapan kamu yang terakhir. Jadi sehingga sini sajalah untuk pembincangan ulang kaji minggu 1 yang sudah lepas hari itu. Sekiranya ada apa-apa, pelajar boleh PM cikgu terus dan cikgu akan uruskan secara satu per satu untuk terangkan bahagian yang kamu tidak faham nanti. Okey? Jangan malu-malu kamu PM cikgu sebab kamu yang rugi nanti itu. Okey? Baik, sekian saja. Terima kasih kepada atas perhatian kamu untuk pembentangan hari ini.